bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan, diberi ruang oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama kita berkumpul dalam ruang maya pada pagi yang penuh keberkatan ini untuk sesi kuliah duha, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan bicarakan satu topik lagi berkaitan dengan salah satu tanda besar kiamat yang telah dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu keluarnya api dari satu tempat di muka bumi ini yang diberi nama dengan Yaman. Alhamdulillah, setelah beberapa minggu lah kita tidak bersua kerana masalah kesihatan, dan alhamdulillah saya pada 2 minggu sebelum ni saya pergi umrah. Alhamdulillah pada minggu ni kita kembali bersama untuk kita berkongsi ilmu yang telah diungkitkan oleh para ulama dalam kitab-kitab muktabar berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Dan insya-Allah kita akan bahaskan pada pagi ini secara khususnya insya-Allah. Baik. Yaman ini dia terletak, kalau kita lihat geografi, Yaman terletak di bawah daripada Arab Saudi, ataupun secara spesifiknya di kawasan barat raya Arab Saudi, di bawah pada Arab Saudi. Dan kenapa spesifiknya Yaman ini? Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis akhir zaman, Nabi bagi tahu secara spesifiknya yang berbunyi, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Iaitu sungguhnya tidak akan berlakunya kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 tanda. 10 ayat, 10 tanda yang akan diperlihatkan kepada manusia akhir zaman. Apa dia 10 tanda tersebut? Pertamanya, fadzakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabbah wa tulu'a asy-syamsi min maghribiha wa nuzula Isa ibn Maryam wa Ya'juj wa Ma'juj wa salasatul khusufin khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arabi wa akharu dhalika narun takhruju min yamani tatrud nasa ila mahsyarihim. Okey. Jadi pertama sekali yang akan keluar di antara 10 tanda tersebut, yang pertama dukhan, iaitu asap. Asap. Ini bukan jerbu ni, ini asap. Kalau jerbu ni dia keluar daripada bawah, asap daripada bawah ke atas. Ini dukhan ni asap daripada atas ke bawah. Okay. Yang kedua itu Dajjal. Dajjal yang telah kita bicarakan sebelum ni. Yang ketiga dabbah, binatang melata. Yang keempat matahari terbit dari arah barat pun telah kita bicarakan. Yang kelima turun Nabi Isa AS pun telah kita bicarakan. Yang keenam Ya'juj wal Ma'juj pun telah kita bicarakan. Kemudian 3 gempa bumi, iaitu gempa berlaku satunya di timur. Yang nombor 7 itu gempa berlaku di timur. Yang ke-8 satunya gempa bumi berlaku di barat. Dan yang ke-9 satunya gempa bumi berlaku di semenanjung Arab. Dan terakhir ke-10 yang kita nak bicarakan pada hari ini, iaitu api yang keluar atau terbit daripada Yaman yang akan menghimpunkan manusia ke tempat perhimpunan, iaitu di mahsyar. Itu yang terakhir sekali. Jadi menurut sebahagian pendapat bahawa dia berlaku sebelum detik kehancuran bumi, iaitu kiamat. Dia akan sebelum berlakunya kehancuran keseluruhannya, maka manusia terakhir sekali, batch terakhir, yang mana Allah takdirkan mereka itu akan melihat dan akan merasai bagaimana detik-detik akhir kiamat berlaku. Mereka itulah yang akan melihat bagaimana keadaan bumi pada ketika itu, keadaan manusia pada ketika itu, dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan kucar kacir. Okay. Jadi ke sini dinamakan bahawa Yaman tempatnya yang akan keluarnya api dan manusia akan dibawa ke sana. Wallahu alam, tidak dapat kita pastikan keadaan macam mana. Berkemungkinan pada ketika itu sumber cahaya ni tak ada lah. Sumber cahaya tak ada. Lampu tak ada. Telefon kita pun tak berfungsi. Torchlight pun tak boleh pakai. Lampu kereta bateri tak boleh pakai. Memang kita akan gelap gelita. Dan pada ketika itu, wallahu a'lam, berkemungkinan kita tak dapat nak pastikan ini adalah perkara gaib. Api yang keluar dari Yaman itulah hanya punca cahaya yang boleh kita pergi dan kita pergi. Contoh kita macam ni lah. Tiba-tiba rumah kita blackout. Tak nampak langsung. Luar rumah pun api tak ada. Tiba-tiba kita nampak satu cahaya kecil. Rupanya power bank kita hidup dekat bilik. Nampak halo je cahaya tu. Oh, kita pergilah kepada cahaya tu. Tempat lain tak nampak. Kita menyasar, kita pegang sana, pegang sini. Memang tak nampak apa-apa. Maka kita pergi pada cahaya itu. Berkemungkinan itulah gambarannya di akhir zaman, iaitu di Yaman. Dan Yaman ini
Nabi SAW ada dalam satu hadis yang lain, Nabi sebut tentang keberkatan Yaman tu. Keberkatan Yaman. Okay? Keberkatan pada Yaman tu sendiri. Nabi bagi tahu dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari. Hadis yang sahih. Dia bagi tahu, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Wa qalu wa fi najdina. Qala Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Qalu wa fi najdina. Qala hunaka az-zalazilu wal fitanu. Wa biha yatlu'u al-qarnu asy-syaitan. Ini hadis yang selalu juga kita dengar tentang tanduk-tanduk syaitan yang berada di kawasan-kawasan Najd atau kawasan-kawasan di atas Arab Saudi itu, ataupun kita katakan di timur Arab Saudi, timur Madinah itu menuju kepada kawasan Riyadh dan sebagainya lah. Ya, maksudnya, ya Allah, berkatilah Syam dan Yaman kami. Sahabat bertanya, bagaimana pula dengan Najd kami? Najd ni kawasan atas lah. Kawasan Najd hari ini kalau kita lihat dalam peta ini, dia menuju kepada kawasan Riyadh dan kawasan-kawasan ke atas tu. Nabi berkata, ya Allah, berkatilah Syam dan Yaman kami. Sahabat bertanya lagi, bagaimana pula dengan Najd kami? Nabi berkata, di sana bakal berlaku gempa dan ujian dan fitnah. Akan munculnya tanduk atau era syaitan. Di kawasan atas, di kawasan Najd tersebut. Jadi kalau kita lihat hari ini, kalau kita pergi ke Arab Saudi, yang mana kalau kita pergi buat umrah di Madinah, kita pergi Madinah tengok keadaan Madinah, itulah Madinah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jaga bumi Madinah. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala juga menjaga bumi Mekah. Ni Haramain, dua tempat haram yang Allah jaga ni. Maka tiada masalah di situ. Dan tiada dah kita tengok hiburan-hiburan di situ. Memang situ tempat ibadah. Walaupun kita lihat airport Jeddah itu tidaklah semeriah airport-airport lain. Kan airport di situ hanyalah ada orang yang datang untuk beribadah saja. Dan urusan-urusan kerja yang berdekatan lah. Tapi majoritinya datang untuk beribadah. Sama ada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Dan orang ramai di situ untuk beribadah, buat umrah dan ziarah dan sebagainya. Okay. Berbalik kepada tempat di atas tu, yang Nabi bagi tahu dalam hadis Najd. Najd di atas di kawasan Riyadh itu pembangunan yang mana kalau kita lihat hari ini terlalu banyak projek-projek mega, terlalu banyak hiburan-hiburan yang ada di sana, sampai kan dah tak nampak dah kita punya culture ataupun kebudayaan Arab sebenarnya, kebudayaan Islam di situ. Okay. Kalau tuan-tuan perempuan pernah tengok berita tentang sambutan Hollywood di sana, di Arab, pakai jubah, pakai topi labu dan sebagainya. Adanya wrestling di sana. WWE berada buat di kawasan Riyadh. Ada dalam video-video, buka YouTube semua ada lah benda tu. Okay, bagaimana keadaan manusia ketika itu, kita tengok wrestling, Undertaker bergaduh, berlawan sebagainya, itu di barat tiba-tiba ada di negara Arab dan penonton-penonton yang pakai jubah. Itu perkara yang telah berlaku di kawasan Najd. Dan Nabi bagi tahu di kawasan itulah yang keluarnya nanti banyaknya fitnah dan sebagainya. Wallahu alam, itu gambaran yang berlaku dan itulah tanda-tanda yang berlaku. Bahkan itulah Nabi bagi tahu keberkatan yang ada di Yaman dan Syam. Maka apa-apa berlaku, maka rujuklah di Yaman dan Syam yang mana berada di bawah daripada Arab Saudi tersebut. Okey. Baik. Maka Nabi SAW juga meletakkan satu kelebihan, satu nak katakan berbanding dengan penduduk-penduduk lain, Yaman ni ada kelebihannya tersendiri. Nah, maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dia beritahu, ja'a ahlul Yamani hum araku afidatan imanu yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyatu. Telah datang penduduk Yaman, mereka memiliki jiwa yang paling lembut, keimanan adalah Yaman, kefahaman adalah Yaman, kebijaksanaan adalah di Yaman. Maka gambarannya di Yaman ini, yang mana kalau kita lihat ini ramainya cendekiawan, ulama-ulama yang lahir daripada Yaman. Di antaranya lah, di antara dunia ni ramai ulama-ulamanya, antaranya lahir daripada Yaman, dan ramai juga yang pergi belajar di Yaman, di Tarim dan sebagainya, di Hadramaut dan sebagainya. Maka di situlah digambarkan tempatnya, asasnya satu
penyebaran ilmu yang merujuk kepada penyebaran ilmu macam pondok-pondok yang kita lihat hari ni. Kat sana silibus pondok. Macam kita lihat pada hari ni lah, silibus pondok yang berada di Malaysia ni lebih kurang macam sana lah. Di sana itu lebih tertumpu kepada ilmu-ilmu yang sangat-sangat complicated yang kita boleh belajar dan kita boleh sebarkan kepada yang lain. Okey. Baik, itu sistem di sana. Dan Nabi berkati sistem di sana. Okay, berkati tempat dan produk sistem di sana. Dan di sana pun kita lihat bila mana dia berada, contoh kita katakan Arab Saudi di atas, Yaman di bawah. Yaman di bawah. Maka kalau kita lihat topografinya, memang keadaan muka bumi tu hampir sama. Berbukit, batu, bergurun dan sebagainya. Dan hari ini sebagaimana yang dalam hadis lain Nabi bagi tahu tentang padang pasir bertukar menjadi hijau, gurun bertukar menjadi hijau, itu realiti yang berlaku pada akhir zaman. Realiti berlaku pada akhir zaman. Alhamdulillah, saya kata berkongsi dengan masyarakat tentang keadaan begitu dan saya tak pernah melihat. Tapi Alhamdulillah Allah izinkan saya untuk pergi buat umrah pada 2 minggu lepas, 2 minggu lepas, pergi melihat sendiri bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan kekuasaannya dengan menumbuhkan pokok-pokok di atas gurun, di atas batu-batu yang kalau kita lihat bagaimana pokok ni boleh tumbuh di antara celah-celah batu tu. Macam tak logik, tapi itulah kekuasaan Allah dan Nabi bagi tahu lah itulah petanda-petanda akhir zaman. Menghijau, gunung-gunung itu menghijau. Walaupun kadang musim daripada musim bunga, musim sejuk, masuk pada musim panas, tapi nampak kehijauan pokok-pokok itu satu. Yang keduanya, sistem penanaman pokok. Mungkin kita katakan, nak nampakkan pokok tu menghijau dan cantik, perlukan air. Jadi, kerajaan Arab Saudi yang kaya pada hari ini, di bawahnya terdapat saluran air. Di mana saluran air tersebut memang akan menjadikan pokok itu segar. Dan kita lihat pokok tu, kalau ibu-ibu ayah yang pernah pergi umrah dalam masa terdekat ni, lihat pokok-pokok tu cantik. Daun-daunnya memang bersinar, berkilat. Nak gambarkan itulah petanda akhir zaman. Dan berbalik kepada Yaman di bawah ini pun sama. Bagaimana teknologi adanya diceritakan bagaimana rakyat Malaysia juga telah membuat satu sistem pertanian di Yaman yang mana kawasan tandus pada pasir boleh menghasilkan tanaman-tanaman yang subur dengan teknologi air yang ada. Jadi itu antara salah satu bentuk keajaiban yang Nabi bagi tahu akhir zaman kawasan gurun yang tak mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan akhirnya boleh menumbuhkan dan menampakkan kehijauan di kawasan-kawasan tersebut. Itu adalah petanda akhir zaman yang perlu kita akui. Sama ada dia berbetulan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan tempat itu akan mewujudkan keadaan menghijau dan juga teknologi yang ada pada ketika ini menyebabkan manusia Allah bagi kecerdikan untuk menghasilkan air di bawah akar-akar kayu untuk menghasilkan kayu-kayu itu segar dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian di Yaman ni, ada apa di Yaman ni? Di Yaman ini ada di antara tempat tersebut digelar dengan Hadaratul Maut. Okey, Hadaratul Maut. Apa yang ada di Hadaratul Maut ni? Sebab kalau kita lihat di Yaman, Hadaratul Maut ini tempat yang juga antara tempat yang kita kena lihat. Okey, kalau nama je lah, nama contohlah kita dengar. Hadaratul Maut nama apa, nama pelik nama dia. Kalau bahasa kita lah, terjemah bahasa kita. Sebab kita ni biasa bagi makan nasi Arab kan. Bagi mat'am Hadaratul Maut. Oh, tak nama mat'am Hadaratul Maut. Kedai makan Hadaratul Maut. Nama itu memang kita rasa selera nak makan. Cuba kita terjemahkan maksud tu. Ya. Kedai makan menempah maut. Adakah kita nak masuk kedai makan tu? Confirm tak masuk lah. Kalau lah kita terjemah begitu. Sebab itu nama, sekadar nama lah. Di sebalik nama Hadaratul Maut tu. Di sebalik nama Hadaratul Maut itu, ada ulama-ulama bercerita. Kenapa pandangan terdapat nama Hadaratul Maut tu. Okay. Jadi perkataan Hadaratul Maut itu dalam bahasa Arabnya dipanggilnya tentang telah datangnya kematian. Hadaratul Maut telah datang kematian kerana wallahu alam satu ketika dahulu ini pandangan yang dilihat dalam kitab mengatakan bahawa tempat itu kawasan berkonflik. Kawasan ada konflik. Jadi kawasan tersebut kalau orang datang ini menempah maut. Kawasan itu dulu. Lama dulu. Sebelum datangnya ramainya cendekiawan ulama-ulama yang menyebarkan agama di situ, dahulunya kawasan konflik yang mana orang datang kalau datang ke situ menempah maut lah. Menempah maut. Okey. Jadi kisah di kawasan Yaman dan dalamnya ada Hadaratul Maut dan satu tempat yang kita kena tahu juga kisah yang mana Allah nukilkan dalam Quran berkaitan dengan tempat
atau kerajaan yang kita kena ingat bahawa kerajaan Sabak. Dan ada, kalau kat Selangor Jaya ni ada restoran Sabak. Sabak ni kerajaan Sabak. Siapa dia punya raja Sabak ni? Sabak itu Ratu Balkis. Ratu Balkis yang terkenal dengan kekayaan. Kekayaan, dan Ratu Balkis ini dia menyembah api. Kisahnya macam mana? Kisahnya di antara Nabi Sulaiman, burung hud-hud, dan juga Ratu Balkis. Itu kisah yang Allah nukilkan dalam Quran. Nabi Sulaiman ni dia mengumpulkan semua rakyat dan tentera-tenteranya lah. Nabi Sulaiman ni Allah bagi mukjizat boleh berkomunikasi dengan binatang-binatang dan jin. Dia boleh berkomunikasi, boleh bercakap. Dia bercakap dengan haiwan-haiwan faham, dan haiwan bercakap dia pun faham. Macam kita hari ni bercakap dengan burung. Burung faham, kita duk agak burung. Burung faham, macam burung faham lah. Tapi kadang-kadang kita tak faham bahasa burung tu apa. Sebab burung tu dah ada asal lidah dia tu, jadi dia faham lah apa dia cakap kita. Okay? Baik, tapi ini boleh faham betul-betul. Maka bila kumpul sekali, maka Nabi Sulaiman dapati ada satu haiwan yang tak ada kat situ. Okay? Semua dah beratur balai tentera dia, satu haiwan tak ada. Maka dia dapati burung hud-hud tak ada di situ. Okay? Burung hud tak ada di kawasan ataupun di barisan yang telah ditetapkan, tak ada. Maka Nabi Sulaiman marah, dan Nabi Sulaiman kata, kalau dia tak datang, aku akan hukum dia. Allah nukilkan dalam Quran dalam surah An-Naml ayat 21, Allah bagi tahu, "Law 'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la'adbahannahu aw la'yatiyanni bisultanin mubin." Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar aku menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Sebab burung. Dan Nabi Sulaiman bagi tahu, aku akan azab burung hud-hud ni sebab tak datang perhimpunan pada pagi ni. Okay, bukan perhimpunan kita, duha kita lah. Maksudnya perhimpunan ketika balai tentera dikumpulkan semua tu, tak ada, tak datang. Aku akan sembelih burung ni, kecuali dia datang dan dia bagi tahu alasan yang hukum dan jelas kenapa dia tak datang. Okay. Maka apa tugas burung hud sebenarnya? Burung hud ni Allah, Nabi Sulaiman tugaskan untuk menjadi pemantau. Sebelum Nabi Sulaiman dan tenteranya keluar untuk berperang dan sebagainya, jadi dia akan jadi pemantau. Pemantau untuk melihat manakah destinasi itu ada sumber air. Contoh, laluan depan ini, belah utara. Ada sumber air. Maka, okey, teruskan perjalanan ke sini. Ataupun tiba-tiba tak nampak laluan air. Dah kemusing, okey. Kita pergi ke utara sikit, kita akan belok ke arah timur sikit. Kerana di situ adalah laluan air. Ada air, sumber air di situ. Jadi, itu tugas burung khusus sebagai pemantau, yang mana dia boleh jadi sebagai map kita lah. Map kepada tentera Nabi Sulaiman ke arah mana nak pergi. Jadi itu macam kita hari ni ada Waze, Google Map dan sebagainya. Dulu canggihnya, dulu lebih hebat iaitu adanya burung hud sebagai peta untuk mencari tempat-tempat yang lebih jelas. Baik. Maka ketika baginda tidak menjumpai burung tersebut, maka ancaman dah berdiri dan sebagainya, maka datanglah burung hud itu. Baliklah burung hud. Okay. Maka Allah gambarkan dalam surah An-Naml juga ayat 22 lepas tu, famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min sab'in binaba'in 'azim binaba'in yaqin. Maka tidak lama kemudian datanglah hud-hud lalu berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan aku bawa kepadamu dari negeri Sabak suatu berita penting yang diyakini. Yang negeri Sabak ni, Sabak yang mana berada di kawasan Hadramaut dan dalam Yaman lah, dalam Yaman. Maka pada ketika itu hadirlah burung hud dengan alasannya sekian-sekian, bagi tahu sekian mana yang telah nukil oleh Allah SWT dalam Quran. Maka dia bagi tahu bahawa berita tersebut adalah merupakan berita merujuk kepada satu kerajaan di Sabak itu, yang mana mereka iaitu ratunya dan menteri-menteri beserta rakyatnya menyembah matahari. Burung hud beritahu ratunya di kerajaan diketuai oleh perempuan, ratunya iaitu Ratu Balkis, menteri-menterinya dan rakyatnya menyembah matahari. Maka bila sampainya riwayat tersebut, bila sampainya perkabaran kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman pun mengutuskan surat terus kepada kerajaan Sabak.
Dan surat tersebut Allah nukilkan dalam Quran dalam ayat 31 hingga 32 surah An-Naml yang berbunyi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ini kita lihat kan. Dalam Quran ni kita ada 114 surah. 114 surah dan ada 114 bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dalam kepala setiap surah tersebut hanya ada 113. Sebab surah Taubah dia tak ada permulaan dengan bismillahirrahmanirrahim, tak ada. Tetapi diletakkan dalam surah An-Naml bismillahirrahmanirrahim. Jadi surah An-Naml ada dua bismillah. Satu di permulaan surah dan satu lagi di tengah surah. Menjelaskan tentang permulaan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Maka surat tersebut berbunyi, sungguh surat dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahawa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Maka diminta kerajaan Sabah datang menyerah dirilah kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Ala ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Datanglah berserah dirilah. Maksud janganlah berlaku sombong. Sombong maka datang berserah diri. Maka sesungguhnya surat itu kepada kerajaan Sabah yang berada di Hadramaut, yang berada di Yaman ini, dia mengajak Puteri Balqis ataupun Ratu Balqis tersebut dan rakyat-rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Okay? Jadi sebagai permulaan dari surat itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka bila sampai surat itu, buruh Hud datang, dia mencampakkan surat itu. Yang hantar surat itu buruh Hud juga. Sebab buruh Hud dia tahu tempat tu kat mana. Dia hantar surat itu kepada Ratu Balqis, dia campakkan surat itu. Dan Ratu Balqis pun baca surat itu. Kemudian Ratu Balqis, dia bermesyuarat dengan menteri-menterinya. Dan dia merasakan bahawa ada beberapa cadangan. Antara menterinya beritahu cadangan untuk kita berperang dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Okay? Kerana dia merasakan mereka ada kekuatan dan ada keberanian untuk berperang. Namun di sisi Ratu Balqis, dia katakan bahawa kita punya helah yang lain. Sebab kerajaan Ratu Balqis ini kerajaan kaya. Kerajaan hebat. Maka dia kata daripada kita berperang, apa kata kita hantar dulu hadiah kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Hantar hadiah dahulu. Okay? Hantar hadiah dahulu, perhiasan dan sebagainya untuk mengambil hati lah. Okay, mengambil hati kepada, guna helah kan, mengambil hati kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Maka, bila sampai utusan daripada kerajaan Sabah, Ratu Balqis ini sampai kepada kerajaan Nabi Sulaiman dengan hadiah dan utusan dan sebagainya, maka Nabi Sulaiman menolak semua perkara tersebut. Dia menolak kepada perkara tersebut dan dia bagi tahu kepada utusan tersebut bahawa kerajaan Nabi Sulaiman akan menghantar satu bala tentera yang akan menguasai kerajaan Sabah tu. Kalau dia tak tunduk, maka kerajaan Nabi Sulaiman akan hantar bala tentera untuk memerangi kerajaan Sabah tu. Maka bila sampai kepada kerajaan Sabah, jadi Puteri Balqis pun kata, kita tak boleh buat apa-apa dah ni. Kita kena tunduk dan patuh kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Maka ketika mana mereka telah menyerah diri kepada kerajaan Nabi Sulaiman, maka Ratu Balqis pun bertolak ke negeri Sulaiman, ke negeri Nabi Sulaiman untuk menghadap pemerintahnya. Maka pada ketika itulah yang kita ingat kisah masyhur, pemindahan istana Ratu Balqis itu, di mana Nabi Sulaiman bertanya kepada pegawai-pegawainya. Dia tanya kepada pegawainya, siapakah di antara kamu semua ni boleh memindahkan istana Ratu Balqis tu ke tempat ini? Pindah terus, angkat tu datang sini. Sebabnya nak gambarkan bahawa kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman ini, istana sama dengan istana kerajaan Sabah tu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 38, Allah kata, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tuni bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Nabi Sulaiman beritahu, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Siapa di antara kamu semua ni yang boleh angkat singgasana tu, istana Ratu Balqis tu, angkat dan letak di sini. Di kerajaan ni. Maka berkata tenteranya, pegawainya, itu jin Ifrit. Jin Ifrit, Ifrit di golongan jin ni, dia kata,
dia boleh membawa singgahsana Datuk Balqis tersebut sebelum Nabi Sulaiman berdiri, istana itu dah sampai. Dia katakan, hebat tentera Nabi Sulaiman ini, di antaranya jin yang boleh mengangkat istana itu. Nabi Sulaiman tak sempat nak bangkit, istana itu dah sampai. Dia katakan begitu hebat-hebat ni. Tapi di antara tafsir-tafsiran lain, ada mengatakan bahawa jin Ifrit mampu mengangkat istana tersebut dengan kedipan mata. Mata kita berkelip, kita klik, kita tertutup, buka balik, dah ada istana tu. Lagi laju daripada bangkit di kursi. Ini Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam surah An-Naml ayat 40. Allah kata, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Maksud di sini, aku akan membawa singgahsana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Mata belum berkelip tu dah sampai istana tu. Okay, nak katakan cepat tak cepatlah istana tu berlaku. Okay. Maka di sini gambarannya ada mengatakan bahawa mata berkedip ini iaitu antara orang tidur. Dia tidur, tutup mata, dia buka mata baru sampai. Okay, itu satu tafsiran. Tafsiran yang biasa, mata berkedip. Macam kita tengah bercakap, mata berkelip, tak boleh sampai dah. Okay, itu antara perkara-perkara yang berlaku lah. Kemudian, bila sampai istana tersebut, ambil istana Datuk Balqis, letak di kerajaan Nabi Sulaiman. Maka, bila sampai Puteri Balqis dengan tentera dan rakyatnya, maka dilihat istana cukup-cukup cantik. Jadi, digambarkanlah Nabi Sulaiman bertanya kepada Datuk Balqis, iaitu, adakah ini seperti singgahsana di Yaman? Adakah singgahsana istana yang kamu nampak ini sebagaimana di Yaman? Maka Balqis pun menjawab, boleh jadi ia singgasananya kerana dia sudah mengetahui kekuasaan dan kebolehan yang dimiliki oleh kerajaan Nabi Sulaiman tu. Kata boleh jadi juga. Macam sama. Macam sama. Bila tanya, macam istana kamu tak? Macam sama. Tiba-tibalah contohlah kita ni pergi ziarah rumah kawan kita kan. Pergi ziarah rumah kawan kita. Masa masuk je, macam rumah aku kat sini. Tengok warna pun hampir sama. Masuk-masuk, itu kursi hampir sama. Interior dalam hampir sama. Kata allocate TV kat situ, macam rumah sendiri pula lah. Jadi itu persepsi, perasaan Puteri Balqis ketika mana masuk ke ruangan istana Nabi Sulaiman, yang mana istana itu istana dia juga, tapi diangkat oleh Jin Ifrit, letakkan di kerajaan Nabi Sulaiman. Maka ketika mana Datuk Balqis nak masuk, maka digambarkan Datuk Balqis ini diangkat kainnya sampai ke betis sebab nak berjalan. Menampakkan istana itu macam air. Licin ni. Istana macam air. Istana tu jernih sungguh macam air. Maka Nabi Balqis pun mempersilakanlah Puteri Balqis masuk ke istana yang dibina daripada kaca tu, yang mana Puteri Balqis menyangkakan binaan itu daripada air dan dia takut terkena air itu, dia sesing dia punya kain dia. Maka di sinilah Nabi Sulaiman kata, itu bukan air, itu kaca. Nak katakan hebat lagi, istana itu macam istana Puteri Balqis, tapi lebih hebat lagi binaannya dengan bentuk ukiran tersebut, laluan tersebut macam air tetapi ini adalah kaca, supaya menampakkan kehebatan Nabi Sulaiman kepada Puteri Balqis itu. Maka Allah nukilkan dalam surah An-Naml ayat 44, iaitu Allah kata, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Tuhan semesta alam. Maka itu kisah bagaimana di Hadraul Maut di Yaman itu sebut, Yaman yang besar, Hadraul Maut itu satu tempat, dalam tu adanya Sabak. Dalam tersebut jugalah diceritakan satu kisah yang termaktub dalam Quran, kerajaan Sabak, iaitu diketuai oleh Ratu Balqis atau dikenali juga dengan Puteri Balqis, yang menyembah matahari, akhirnya kembali kepada Nabi Sulaiman, menyerahkan kepada Nabi Sulaiman dan memeluk agama Islam. Sampailah orang buat doa lah, macam-macam orang alam lah. Saya doa tu, doa berkahwin kan, doa kahwin tu di antara Nabi Sulaiman dan Puteri Balqis, salah satunya lah. Okay? Jadi itu antaranya yang berlaku di Yaman. Okay? Berlaku di Yaman. Okay, itu satu bab. Di Sabak, kerajaan Sabak. Okay. Maka Nabi SAW jelaskan Hadraul Maut ini ataupun di Yaman ini, dalam Maut ini, dahulunya digambarkan tempat yang bergolak. Tempat bergolak kemudian akan diisi dengan cendekiawan yang hebat,
dan akan dijadikan tempat berkumpulnya manusia pada akhir zaman. Api yang akan dihidupkan di situ dan manusia akan berjalan dan berada di situ. Okay. Nabi SAW meriwayatkan dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari, iaitu yang berbunyi laqad kana man qablakum la mumshatu bimashatil hadid ma duna 'idhamihi min lahmin aw 'asabin ma yasrifu dhalika 'an dinihi wa yudha'u al-minsharu 'ala mafriqi ra'sihi fayushaqqu bithnaini ma yasrifu dhalika min dinihi ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله وذأب على غنمه. Gambarannya sesungguhnya umat sebelumnya ada yang disikat dengan sikat besi hingga luruh daging daripada tulangnya. Ada yang digegaji badan mereka hingga terbelah dua. Namun itu semua tidak membuatkan mereka berpaling daripada agama. Allah akan menyempurnakan urusan agama ini sehingga seseorang boleh mengembara daripada Sana'a ke Hadraul Maut sendirian. Tidak takut sesiapa kecuali Allah dan segala terhadap kambingnya. Gambarannya satu ketika dahulu, gambaran Hadraul Maut ni yang berada di Yaman ini tempat yang sangat-sangat menakutkan. Gambaran Nabi tentang keadaan, mungkin di sana ramai perompak-perompak lah. Ramai perompak penyambut dan sebagainya yang zalim. Menyikat manusia dengan sikat besi hingga luruh dagingnya. Kalau dia tak berkenan orang tu, dia belah gaji orang tu terbelah dua. Itu satu ketika dahulu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan urusan agama ini sehingga kan orang boleh bermusafir tanpa ada masalah. Jarak di antara Hadramaut, Sana'a Hadramaut di Yaman ini jauh. 700 km. 700 km. Yaman ni besar. Yaman ni besar. Yaman ni kalau kita lihat dalam topografi, dia separuh daripada, lebih kurang keluasannya, separuh daripada Arab Saudi. Bawah tu besar. Maka 700 km ni kalau kita ikut daripada Johor Bahru, lebih daripada Perlis lagi lah. Naik atas Perlis lagi, 700 km tu. Okay. Maka, kalau kita hari ni naik kereta daripada Johor Bahru ke Perlis lah contoh kita katakan. Kita masa dalam 10 jam lah. 10 jam. Itu berkereta. Jalan yang baik. Tapi ini gambaran Nabi ini tentang keadaan perjalanan 700 km dengan naik unta. Berapa hari nak sampai tu? Unta ni dia berjalan bukan macam kuda laju. Perlahan. Maka tempoh itu cukup panjang. Dan dalam tempoh tersebut macam-macam boleh berlaku. Macam-macam boleh berlaku. Jadi itulah Nabi bagi tahu bahawa lepas sahaja kekacauan berlaku, konflik berlaku, maka urusan agama akan dipermudahkan dan siapa-siapa saja bermusafir tiada masalah. Dan digambarkan tiada sebarang unsur jenayah. Bahkan binatang pun tidak bergaduh. Nak gambarkan aman damai tersebut, binatang pun tidak bergaduh. Serigala dengan kambing boleh duduk sekali. Dia katakan hebat tak hebat di kawasan tersebut. Maka Nabi bagi tahu di sini, iaitu Hadramaut ini menjadi saksi. Ya, saksi, iaitu terbitnya api yang akan menjadi tanda besar kiamat, yang bagi tahu dalam hadis yang seterusnya, iaitu satukhriju narum min Hadramaut. Maka di Yaman dan spesifiknya di Hadramaut itu akan keluarnya api. Satukhriju narun min Hadramaut. Akan terbitnya api dari Hadramaut. Au min nahwa bahrul Hadramaut. Ataupun dari arah laut Hadramaut. Qabla yaumil qiyamah. Sebelum berlakunya kiamat. Tuhsyarun nas, yang akan menghimpunkan manusia. Kemudian qalu ya Rasulullah fama ta'muruna. Jadi sahabat bertanya, apa yang kamu perintahkan kepada kami pada ketika itu? Jawab Rasulullah, wajib untuk kamu pergi ke Syam. Wajib. Alaikum bisyam. Pergi ke Syam lah. Bila mana api ada di situ, manusia akan berkumpul di situ, maka yang lebih-lebihnya pergilah ke Syam. Ke Syam ni, kalau hari ni kat Syria lah. Ke Syam dekat Syria ni. Di belah mana tu? Kalau kita tengok peta dari ni, kalau belah Syria ni, belah atas. Yaman bawah. Syria atas. Maka kalau api keluar di Yaman ini, maka pergilah ke Syria. Ke Syam lah, ke Syam. Dua tempat ini Nabi bagi tahu, Allah berkati, Nabi berkati tentang tempat di mana, di Syam dan di Yaman. Maka dua tempat ini, kalau berlaku, mana api di bawah, maka pergilah ke atas. Okey? Baik. Maka, yang digambarkan, api ini, iaitu berlaku sebelum kiamat besar. Sebelum berlaku kiamat besar. Dan mereka akan dihimpunkan sekaligus sebelum dibinasakan. Mereka akan dihimpunkan sekaligus sebelum dibinasakan. Ini manusia akhir zaman, manusia yang terakhir.
ini kumpulan terakhir berada di sana, dikumpulkan sekaligus sebelum dibinasakan dengan tiupan sekala yang akan diperlihatkan kepada mereka. Okay? Dan yang menjadikan di sini adalah orang yang dikumpulkan di sini adalah orang-orang yang mengingkari dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa digambarkan begini? Orang beriman akhir zaman dia tidak akan dikekalkan untuk melihat petanda-petanda akhir zaman ini. Petanda besar lah. Maksudnya orang beriman ni akan pergi seorang. Ada akan datang angin yang lembut untuk mengambil nyawa orang beriman. Jadi yang kekal ini ia akan diberi azab ni orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman dia akan diperlihatkan dengan keadaan, kematian yang tragis dan sebagainya lah. Okay? Jadi orang beriman Allah akan ambil seorang. Dan hari ini pun Allah telah mengambilnya. Hari ini orang beriman seorang. Ramai sungguh orang meninggal hari ini. Seorang sebab tanda bahawa orang yang beriman ni, kita tak boleh tengok orang beriman ni yang mana berpakaian saja, pakaian dia jubah, pakai serban beriman ni, tak boleh kita nak define begitu. Kerana iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengan Allah sajalah. Macam mana kita beriman? Solat kita, kalau kita solat depan manusia, bagaimana keadaan kita? Kalau kita solat seorang-seorang, macam mana keadaan kita? Adakah sama? Okay? Kalau kita boleh samakan, Alhamdulillah. Ataupun lebih lagi solat bersendirian. Depan manusia ni kita solat betul khusyuk, tapi kita tidak melebih-lebihkan. Kadang-kadang depan manusia dalam solat dengan nampak macam khusyuk. Dan doanya pun panjang, nampak Allah, nampak kepada manusia lain. Allah tawakal. Maksudnya dia beriman sungguh, takwa sungguh dia ni. Tak perlu. Ringkaskan depan manusia, bila bersorangan dengan tahajud sebagainya, itulah rintihan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar rintihan. Ya? Kerana bila mana dihimpunkan manusia itu di akhir zaman, api keluar di Yaman, maka itu kumpulan-kumpulan akhir yang akan dikumpulkan, yang akan diperlihatkan dengan keadaan-keadaan akhir. Sebab kalau ikutkan dia punya rentetan tanda-tanda kiamat besar ni, itu lepas sahaja matahari keluar daripada barat, taubat telah tak diterima lah. Yang kita bahaskan sebelum ni kan, taubat telah tak diterima. Jadi bila taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang ada ni sakit baki lah. Sakit baki yang mana orang tidak beriman, yang taubat mereka ini, mereka dah usahakan, mereka melalai sebelum ni, mereka nak mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, dah tak boleh buat apa-apa dah. Okay? Jadi ketika itu, mereka ada keadaan yang nyawa mereka masih ada, Allah tidak cabut nyawa mereka, dan Allah nak petunjuk kepada mereka. Itulah keadaan akhir sekali yang berlaku kepada diri mereka. Kalau tidak berimannya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkemungkinan juga ia akan merasai, ia akan melihat sebagaimana yang kita baca dalam suratul Qari'ah. Allah bagi tahu, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Manusia ni akan jadi seperti kelkatu ni. Manusia ni akhir zaman ni, bila mana kiamat besar berlaku, dia akan menjadi kelkatu, tak tahu ke mana. Ketika itu tak ada fikirlah nak cari mana suamiku, mana isteriku, mana anakku, tak fikirlah. Kita hanya fikir diri sendiri saja, nafsi-nafsi. Tak sempat. Dan keadaan gelap gelita. Punca cahaya tak ada. Berlakunya gegaran yang besar, goncangan yang besar. Jadi kita tak ada gimana. Gunung Ganan digambarkan, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung Ganan macam kapas bertebaran. Kita ni kalau kita naik kereta tiba-tiba ada batu halus terkena kat cermin kita, retak cermin kita. Ini batu halus, ini gunung macam kapas. Nak kata besar tak besar. Apa yang berlaku pada akhir zaman. Maka di sinilah bagai keadaan, iaitu akhirnya orang-orang ni akan dikumpulkan. Dia akan pergi kepada api yang berada di Yaman. Kalau berada di Malaysia jauh tu, contohlah kita katakan wallahu alam. Wallahu alam, contoh orang tu berada di Malaysia, berada di Amerika, nak pergi Yaman, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala nak kumpulkan manusia semua sekali. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kata macam mana nak pergi. Kita hari ni pun nak pergi pada mana kan, cepat naik flight. Okay? Mungkinlah kita tak dapat nak gambarkan keadaan macam mana dikumpulkan manusia tersebut, tapi itu kerja Allah. Nak kumpulkan manusia ni mudah je. Kerja Allah itu semudah yang kita tak dapat nak sangka. Okay? Nak kumpulkan manusia memang cukup cepat. Contoh kita katakan, manusia tiba-tiba rasa nak pergi ke Mekah. Allah kumpulkan cepat je sampai. Walaupun fikir, jauh nak pergi, macam mana nak pergi. Allah kata, boleh kumpulkan di sana. Maka dapatlah kumpulkan di sana. Okay? Jadi itu antara perkara-perkara
yang berlaku di kawasan Yaman. Okey, di kawasan Yaman yang merupakan Nabi bagi tahu petanda akhir sekali, hujung sekali berlakunya tanda kiamat besar, manusia akan dikumpulkan sebelum berlakunya kiamat besar. Okay, itu tanda kiamat besar. Kiamat besar ni kehancuran keseluruhannya dan akhirnya manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan kembali, dikumpulkan di mahsyar untuk dipertontonkan, dihipukan secara besar-besar lautan manusia, jutaan bilion manusia akan dikumpulkan daripada awal sampai ke akhir. Kemudian manusia akan diuji di sana dengan iman dengan amalan masing-masing dan akhirnya barulah bergerak kepada peringkat-peringkat seterusnya lah. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita bicarakan pada pagi ini tentang Yaman, tempatnya keluar api untuk berkumpul. Yaman ini tempat yang salah satu tempat yang baik, tempat yang banyak cendekiawan, tempat yang banyak ulama-ulama. Dan di sana jugalah perakhiran last sekali, Nabi beritahu hadis, last sekali tempat di mana manusia akan dikumpulkan sebelum bergerak ke tempat mahsyar mereka. Jadi saya rasa setakat itu sajalah perkongsian pada pagi ini berkaitan Yaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita, berikan kepintaran kepada kita untuk kita memahami hal-hal berkaitan perkara-perkara gaib yang belum lagi berlaku, tapi itu perkara yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Wallahu taala alam. Saya kembali kepada Puan Ainun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan jemaah, saya rasa kita boleh buka soalan, Ustaz. Buka ada soalan dari jemaah? Boleh. Sila. Silakan. Ada yang nak bertanya kat tangan Puan Kalsum ya? Puan Kalsum nak tanya? Ke salah tekan? Ustaz ada soalan kat sini, Ustaz? Salah tekan, tak apa. Saya baca soalannya daripada Puan Ania. Assalamualaikum Ustaz, saya ada terbaca di mana 4 tanda besar kiamat, iaitu 3 gempa dan api yang keluar di Yaman. Ini tidak akan disaksikan oleh orang-orang yang beriman kerana mereka telah dicabut nyawa, dimatikan semasa tiupan angin lembut dari Yaman selepas keluarnya asap Dukhan. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Puan. Jadi betul lah, tanda akhir tersebut yang beriman akan pergi dulu. Manusia yang beriman, Allah akan cabut nyawa perlahan dengan angin lembut. Angin lembut ni datang dari Yaman juga dan akan membawa manusia-manusia ni akan mati seorang. Yang tinggal ini hanyalah mereka tidak beriman. Yang tinggal ini hanyalah mereka tidak beriman. Sebab tu gempa bumi ini dia akan berlaku di timur, di barat dan di semenanjung Arab. 3 tempat. Mana timur? Timur kita define lah timur kat mana tu. Sebab timur mungkin belah timur ni kawasan kita. Belah timur kat ni. Digambarkan timur ni belah daripada Jepun ke bawah ni timur kat. Okey. Belah barat. Belah barat sana lah. Dan di tengah-tengah ni dipanggil semenanjung Arab. Keseluruhannya. Maka yang akan merasai, yang akan melihat perkara-perkara itu berlaku, yang gempa itu adalah orang yang tidak beriman. Kerana beriman, semuanya akan dimatikan. Seorang dimatikan. Okay. Kemudian, last sekali keluarnya api daripada Yaman, maka bergeraklah mereka ke arah Yaman semua sekali. Semua itu adalah mereka yang dah tidak beriman. Yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi rasa macam mana keadaan itu berlaku. Kerana kalau kita lihat yang peristiwa Dukhan tu, asap itu, bila asap turun, kalau asap itu terkena kepada orang beriman, dia rasa biasa je. Macam sesama itu dah. Rasa macam hidup tersumbat sikit. Itu orang beriman. Tapi kalau kena kepada orang yang tidak beriman, dia sesak nafas dah tak boleh bernyawa. Kita tak boleh nak bayangkan macam mana tak boleh bernyawa tu. Sebab kalau macam kita bernyawa, biasa okey. Tapi tersekat. Nak bernafas tak boleh. Tak cukup oksigen nak bernafas. Jadi itulah gambaran kepada orang yang tidak beriman. Maka lepas habis duka tersebut, maka ada angin lembut datang daripada Yaman juga yang akan tarik nyawa seorang orang beriman. Orang beriman tak akan ada pada penghujung kepada tanda-tanda akhir, yang ada hanya orang yang tidak beriman sahaja. Wallahu ta'ala. Okey, soalan yang lain silakan. Tak ada. Okey, Puan Azrin Amin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya. Mutakhir ini ada golongan-golongan yang menyatakan bahawa akan berlaku banjir besar yang akan macam tsunami. Lepas tu
akan yang menyebabkan dia kena keluarkan harta-harta karun. Adakah itu salah satu ajaran sesat di samping isu-isu yang kebanyakan di media sosial ini memaparkan akan berlakunya kiamat, soalan saya satu. Yang kedua, bagaimanakah orang Islam kena terima berita berlakunya akan, sekarang tanda-tanda tu dah ada. Benda tu akan berlaku. Adakah wajar untuk kita risau kan berlaku hari kiamat, ataupun penceramah-penceramah ni sepatutnya tekankan konsep persediaan kita menghadapi mati, sama ada kiamat kecil maupun kiamat besar. Yang saya sekarang ni, yang saya tak nampak viralnya di media sosial ialah bagaimana kita, yang kiamat tu akan berlaku dah, sama macam kematian kita kan. Jadi bila isu-isu kiamat ni, orang-orang yang berajaran sesat ni, dia akan ambil benda tu sebagai main point dia untuk tarik orang ikut dia. Faham tak Ustaz? Jadi saya tahu tak respon pada saya, minta maaf. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih Puan Azrin. Baik, yang pertama tersebut, memang kita lihat ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa kita dah berada pada akhir zaman, maka keluarkanlah harta-harta yang ada semua, kumpulkan setempat supaya harta tersebut tidak berpindah kepada tempat lain dan sebagainya. Wallahualam. Sebenarnya, hakikatnya kita lihat bahawa Nabi bagi tahu kepada kita tentang tanda. Dan kita kena bezakan di antara tanda kiamat dengan ramalan kiamat. Ramalan ini kita beritahu bahawa ramalan, contohlah kita kata ramalan esok akan hujan. Ramalan. Tiba-tiba tak hujan. Itu ramalan. Tapi tanda macam mana tanda? Tanda nak hujan, langit gelap. Awan bertukar daripada putih kepada hitam. Gelap. Itu tanda. Tanda akan hujan. Hujan tak hujan kita tak pasti, tapi tandanya ada. Tiba-tiba tengok daripada awan gelap tu putih balik awan tu. Maksudnya tak hujan. Itu tanda. Tapi kalau ramalan esok akan hujan, maka itu tak hujan, itu ramalan. Okey, sebagaimana kiamat yang mana daripada kita lihat banjir besar akan berlaku. 2012 dah ceritakan banjir besar berlaku. Ada filem 2012 banjir besar seluruh dunia akan berlaku. Kata ini tanda kiamat akan berlaku. Kita dah berada pada 2023. Tak ada juga kiamat berlaku. Itu ramalan. Ramalan ini manusia buat ramalan. Tapi Nabi tak bagi tahu ramalan. Nabi bagi tahu tanda. Tanda satu akan berlaku. Dan antara tanda-tanda yang kita lihat hari ini kan, bangunan pencakar langit dibina di kawasan-kawasan Arab dan sebagainya. Itu tanda. Dan tanda itu tak boleh katakan, tanda itu penutuplah kepada tanda kiamat. Tak. Sebab bangunan itu pasti akan ada lagi yang paling tinggi dibina. Bila penutupnya, wallahualam. Tapi tanda-tanda itu ada. Okey, jadi bila tanda itu ada, maka kita kena pastikan bahawa apa-apa sahaja yang berlaku di sekeliling kita itu menyebabkan kita rasa wa'adhu. Iaitu rasanya kita ni nak buat sesuatu yang kita tak lalai daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tadi berkaitan dengan macam mana kita nak pastikan orang ni dia faham bahawa tanda itu tanda kiamat. Tapi kita nak menyedarkan orang itu, kepercayaan kepada tanda kiamat itu. Yes, kiamat akan berlaku. Betul. Sebagaimana Nabi beritahulah hadis-hadis yang sahih dan sebagainya. Cumanya, untuk kita kukuhkan akidah kita ni, kita ingat bahawa salah satu daripada keimanan kita ni. Sebab kenapa kita nak bercerita tentang tanda kiamat, bla bla, sebab apa? Dalam rukun iman kita, yang kelima itu percaya kepada hari kiamat. Bila mana percaya kepada hari kiamat itu, kita kena lihat apakah di sebalik daripada percaya kepada hari kiamat antara tanda-tanda kiamat. Siapa cerita tanda-tanda kiamat ni? Nabi SAW cerita tanda-tanda kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala telah lukiskan dalam Quran dengan banyak variasi, banyak perkataan-perkataan yang menunjuk pada kiamat. Tidak bukan saja yaumul kiamah, yaumul akhirah pun menunjuk pada kiamat. Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, Al-Haqqah, semua itu menunjuk pada kiamat. Tak nama-nama menunjuk pada kiamat. Gambarannya cukup-cukup besar supaya manusia ambil pengajaran bahawa kita ni akan mati, tapi dalam masa sama kita diperlihatkan dengan tanda-tanda yang telah berlaku, yang telah sedang dan akan berlaku, yang seterusnya akan terus berlaku. Itu tanda-tandanya. Maka bila mana kita menunjuk pada tanda-tanda tersebut, maka dia akan menyebabkan hati kita ni akan ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila mana penceramah macam saya lah menceritakan tentang hari kiamat dan sebagainya, ceramah asatizah kita pun menceritakan tentang hari kiamat dan sebagainya, itu salah satunya bila mana kita membaca Quran, adanya hal-hal berkaitan kiamat, kita sedar bahawa kita dah berada pada akhir zaman. Okay? Kemudian bila mana telah sentuh tentang
akhir zaman, kita ini adalah gambaran tanda-tanda yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang perlu kita letakkan diri kita. Adapun mereka-mereka yang ambil kesempatan, kita dah akhir zaman ini, kita tanda kiamat ini, ada harta yang kumpul semua, kita letakkan dalam tabung khas, ini adalah infak semua sekali. Kalau tuan-tuan rasa yakin dengan itu, dipersilakan. Kalau tak yakin, tak payah. Sebab tak ada pun disuruh kumpul harta untuk infak semua sekali tu, tak ada. Kita yakin bahawa kita semua akan mati. Lambat atau cepat saja. Tak ada fikir, orang muda tak apalah, lambat dia mati. Tak kira. Kalau kata matinya esok lah. Lusa lah. Kerana bagaimana mati itu, Allah telah tetapkan kepada setiap manusia. Ya? Jadi tanpa mengira waktu, tanpa mengira usia. Jadi bila mana mati itu, kita akan merasai. Dan mati umur kita ni tak adalah. Kita nak kata macam Tun Dr. Mahathir umur yang 90 ke atas, tak adalah sekarang ni. Tak ramai lah. Majoriti kita ni lebih kurang yang umurnya. Yang muda, kawan-kawan saya, bayi-bayi saya pun ramai dah pergi. Kita tunggu masa semuanya akan meninggal dunia. Dan itu merupakan kiamat kecil bagi manusia. Mati itu kiamat kecil bagi manusia. Dan persediaan kita untuk mati itu perlu ada. Dan di antara ilmu yang kita belajar adalah ilmu berkaitan dengan kiamat, kerana dia merupakan salah satu daripada rukun iman yang perlu kita percayai. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Ya. Dan ada soalan ringkas daripada Puan Badri. Soalan Ustaz, yang mengangkat istana Balqis tu jin ke manusia istimewa Ustaz? Itu jin ifrit. Jin ifrit yang mengangkat istana Balqis tu. Ada dalam Al-Quran. Ada dalam dijelaskan dalam Al-Quran. Okey, betul. Maksud yang beriman tu apa ya Ustaz? Kafir ke apa orang yang beriman tu? Orang yang tidak beriman itu orang kafir lah. Orang yang tak ada iman langsung dari. Kalau dia ada, contohlah dia ini pernah mengucapkan la ilaha illallah. Dia tak buat amal-amal, tak semayang, tak apa. Itu dikira beriman. Dan itu di antara mereka yang akan dicampakkan dalam api neraka dan akan dikeluarkan nanti. Walaupun dia ni atas dunia, dia ingat satu je kalimah la ilaha illallah, dia ingat tu je. Tak pernah puasa, tak pernah semayang. Dia tetap orang beriman. Dan dia akan dicampakkan dalam neraka nanti untuk dicucikan dosa-dosa ni celup sampailah bersih dan akhirnya diangkat dan dimasukkan dalam syurga. Wallahu a'lam lah. Tempohnya lama, bukan sekejap. Kata, tak apalah, mereka masuk syurga nanti. Tak semayang pun masuk syurga je. Tak, bukan begitu maksudnya. Bukan masuk dalam penjara ni. Makanan neraka bukan sama dengan macam penjara. Tak apa, penjara kita ni makan 3 kali sehari. Pagi, roti dah ada. Tengah hari confirm nasi. Malam pun dah ada bubur. Tak, itu penjara dekat dalam dunia. Tapi di akhirat tak. Orang yang beriman, walaupun dia beriman tapi dia masih buat kejahatan, dia akan masuk neraka dulu untuk cucikan segala dosa dia. Ketika itulah air panas menggelegak, buah yang memecah kapuk dan sebagainya, dia akan makan. Tak ada pilihan, makannya juga. Dan selesai semua dibilas, akhirnya dah bersih, maka barulah dia masuk ke dalam syurga. Maka ketika itulah dilupa semua apa kepedihan yang dirasa dalam neraka disebabkan nikmat yang cukup besar dalam syurga. Hilang semua. Masuk-masuk, kamu rasa apa-apa tak? Kamu rasa neraka? Tak lupalah sebab rasa nikmat sungguh dalam syurga. Itulah orang yang beriman, walaupun sedikit sahaja dia ingat tauhidnya kepada Allah, maka itulah berimannya. Yang tak beriman langsung ni, tak langsung lafaz tauhid dalam diri dia, maka mana-mana sekalipun dia pergi, dia akan dengan ajaran yang luar daripada agama Islam. Wallahu a'lam. Baik, kita akhiri dulu majlis kita ini. Jazakallah khair Al-Fadhil Ustaz Dr. Khairul Ashraf atas kesudian mengungkap persoalan dan perkongsian serta penjelasan cukup jelas buat kita semua, iaitu petanda akhir zaman yang besar ini, yang mana keluarnya api di bumi Yaman itu adalah gambaran adanya api yang marak menjulang. Hanya dengan rahmat dan kasih sayang Allah jualah sahaja yang boleh menyelamatkan kita manusia ini daripada bakaran api neraka. Dan terima kasih juga kepada para jemaah sekalian yang sudi duduk bersama-sama dalam majlis ilmu, dan teruskanlah kita bersama-sama lagi dalam kuliah duha bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Hafiz ya. Dan semoga ia dapat memberi sedikit kefahaman dan manfaat buat kita semua, dan semoga Allah SWT memberikan kita semua dengan mengembalikan apa yang telah hilang selama ini. Dan terima kasih kepada penaja bagi slot program ini. Dan Ustaz, kita tutup dulu dengan tangguhkan dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.
Baik, insyaAllah kita tangguhkan dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surat al-as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmunya. Terima kasih.